Saya pun telah mengadakan lawatan ke tapak untuk melihat status pembinaan terkini pada 28 dan 29 Januari yang lalu. Didapati bahawa projek LRA Bukit Selambau kini telah berada dalam status sakit, iaitu tarikh asal sepatutnya siap adalah pada 2 Disember 2023, telah dianjakkan kepada 26 Jun 2024 setelah menerima EOT. Tengok sendiri projek sakit yang ada di Kedah ni, ada pula MB bagi macam-macam alasan. Dia kata Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Aku nak bawa dengan hampa ni pasal Sanusi tak habis-habis lagi. Aku orang Baling. Di Baling memang ada masalah ya. Memang ada masalah kebelah pendalaman, kampung-kampung pendalaman. Memang ada masalah ya. Itu masalah yang sebenarnya di kawasan Baling. Sekarang musim kemarau. Musim kemarau. Bayangkan rakyat-rakyat yang mana air tak sampai rumah. Panas, peluh. Bayangkan. Sebab kita, macam aku duduk kat, aku sekarang dekat kampung, dekat Baling, berdekatan dengan kawasan Pekan Baling. Kawasan Pekan Baling, Alhamdulillah, memang tak ada masalah. Dia hanya ada masalah kalau musim hujan yang sangat-sangat, hujan selalu hujan lebat ke apa, air mesti keruh. Itu kira normal kalau kat Pekan Baling. Tapi air tu ada. Yang membezakan, yang memberi masalah bebanan kepada rakyat di kawasan Baling, di kawasan pendalaman. Di rumah hujung-hujung, dalam-dalam. Air paip yang dah zaman Barisan Nasional dah 40 tahun, 50 tahun. Duk bocor ni semua rata tempat. Kat kawasan rumah bapa aku pun, untuk naik ke rumah atas pun bocor juga. Kan? Pak penakan aku sangat-sangat kesian dekat pak penakan aku. Pak ayak masuk, dia pusing kot dalam kampung. Lepas tu pak penakan aku duduk rumah atas. Atas bukit sikit. Dia nak kena tunggu ayak pukul 12 malam. Tengah malam lah, barulah dia boleh tangki, boleh isi pam apa semua. Ambil pam, tembak naik atas, isi tangki dulu, isi. Dia tahu dah, dia akan matikan pam, ayak memang takkan sampai. Ayak hanya di kawasan bawah. Tetapi kalau tengah hari, air pun tak sampai kat pam. Tak ada air yang boleh sampai ke pam. So, dia tak boleh pam lah. Walaupun dia sedut arah mana pun, air tak sampai. So, itu adalah masalah orang di kawasan kampung, kawasan pedalaman di daerah Baling, Kedah. So, aku nak bawa dengan apa? Ni masalah air diperjelaskan oleh Akmal Nasir. Dan juga aku akan bawa ucapan daripada ahli parlimen Sungai Petani, dan doktor kepala anak kepada speaker, Dr. Johari ke apa, kalau tak silap aku lah. Jadi tak apa, jom aku nak bawa dengan apa, jom kita dengar penjelasan daripada Akmal Nasir di jawapan dia di dalam sidang parlimen. Dia menceritakan, sebab ini kita dah projek sakit, dua projek di negeri Kedah untuk daerah Baling dan juga merebut kawasan dekat dengan Sungai Petani. Dua masalah ni, dua projek yang ratusan juta, 200 juta lebih ni dah jadi projek sakit. Bayangkan, kata pemerintahan bersih, kata pemerintahan telus, ikhlas, betul-betul berjuang untuk rakyat. Orang Melayu kita bergegak tangannya, Melayu. Tapi duit dapat daripada tahun 2019. Menteri besar sekarang ambil alih kerajaan negeri Kedah dengan cara tebuk atap, dengan cara khianat. Dia angkat sumpah sebagai menteri besar. Duit dah ada. Macam mana duit tu tiba-tiba boleh ada? Daripada zaman Mukrif, zaman Mak Bashar dan zaman Mukrif balik, waktu tu memang daripada hantar kepada kerajaan persekutuan, dah cerita berapa kos, berapa tempat, apa yang perlu buat, berapa kos nilai semua. So, waktu 2019, kerajaan persekutuan di bawah Mahathir Mohamad dah meluluskan 930 juta ringgit untuk negeri Kedah. Tapi sekarang dah berapa tahun dah. Kita bermula 2020 lah. Lepas tu kita tolak lah setahun. Kita tolak 1 tahun lah. Sebab apa? COVID 1 tahun yang pertama kita tak boleh buat apa.
Memang tak boleh keluar awam, tak boleh buat apa. Untuk tahun yang kedua barulah syarikat-syarikat mana yang hak yang kilang-kilang apa semua ataupun kita yang duk buat projek macam aku duduk kat KL, aku nak buat renovation, aku perlu ada surat, aku perlu ada permit, kena pergi jolok hidung lah apa, barulah aku boleh keluar pi bekerja. Takkan aku je boleh, takkan orang-orang kot belah KL Selangor je boleh, kot belah Kedah of course lah boleh. Jadi kita ambil 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 tahun kita tolak setahun, 4 tahun. 4 tahun 50% pun tak siap lagi mah. Kita ambil lah 3 tahun lah, kita ambil 3 tahun. Takkanlah 50% untuk logi saja tak siap lagi kan. Baru 50%, sedih. Sekarang dia dah jadi projek sakit. Jadi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Akmal Nasir soal ni projek sakit. Akmal Nasir dia bagi jawapan di dalam sidang parlimen. Jom sama-sama kita dengar. Tunggu litar lumba SP siap punyalah lama. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Sungai Petani atas keprihatinan dalam isu Terima air kasih, di Om. negeri Kedah. Secara keseluruhannya terdapat 5 projek pembinaan loji rawatan air ataupun LRA yang masih dalam pembinaan, iaitu LRA Jenon Baru, LRA Lubuk Buntar Lama, LRA Bukit Selambau dan LRA Sungai Limau, yang mana pembiayaan ini adalah melalui kaedah geran daripada Kerajaan Persekutuan, dan LRA Pelubang pula melalui pembiayaan daripada pinjaman Kerajaan Persekutuan. Jumlah keseluruhan kelima-lima projek ini bernilai RM859.05 juta. Dan projek ini kesemuanya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Kelima-lima projek ini akan menstabilkan bekalan air terawat ke daerah Baling, Kubang Pasu, Baling, Kota Kubang Star, Pasu, Pendang, Kota Star, Pendang, Yan, Bandar Yan, Baru dan juga Bandar Parlimen Baru. Merbuk. Merbuk. Saya pun telah mengadakan lawatan ke Tapak untuk melihat status pembinaan terkini pada 28 dan 29 Januari yang lalu. Didapati bahawa projek LRA Bukit Selambau kini telah berada dalam status sakit, iaitu Allah, tarikh asal Bukit Selambau. sepatutnya siap adalah pada 2 Disember 2023, telah dianjakkan kepada 26 Jun 2024 setelah menerima EOT. Kemajuan Jun fizikal pula. ketika ini sebenar 24.47%, berbanding kalau ikut jadual Tan Sri Speaker sepatutnya 56.29%, iaitu lewat lebih 30%. Projek ini berjumlah geran tadi berjumlah 129.4 juta ringgit. 129 Namun Bukit Selambau. semakan seterusnya mendapati bahawa terdapat satu lagi projek LRA yang berstatus sakit di Kedah, iaitu projek LRA Sungai Limau. Kalau ikut tarikh siap asal adalah pada 28 Oktober 2023, kini telah pun dipinda kepada 25 April 2024 setelah menerima EOT. April. Kalau kita tengok kepada kemajuan fizikal, sebenar 21.1%, tetapi kalau ikut jadual sepatutnya 71.61%, berlaku kelewatan lebih 50%. Masya Allah Rabbi. Projek ini dilaksanakan melalui grant disebut tadi berjumlah 89.8 juta ringgit. Jadi secara kos keseluruhan untuk dua projek sakit di Kedah bernilai 219.2 juta, dan sekiranya projek ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang dijadualkan, jangkaan akan berlaku gangguan bekalan air kepada 80% pengguna di daerah Baling dan juga Kuala Muda. Susulan lawatan tersebut juga, saya dan kementerian telah pun meminta melalui agensi di peringkat negeri supaya pihak kontraktor mengemukakan pelan pemulihan ataupun recovery plan dengan izin untuk memperbaiki prestasi kerja, termasuklah menambah bilangan pekerja dan meningkatkan peratusan kerja yang jauh ketinggalan berbanding jadual. Bagi persoalan kedua daripada Sungai Petani, kementerian telah mengambil langkah intervensi terhadap negeri yang mempunyai rizab simpanan air yang rendah secara asasnya seperti berikut. Pertama, meneroka dan melaksana pembinaan sumber air baharu dari semasa ke semasa seperti pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS dan sebagainya berdasarkan kajian keperluan sumber air.
Kedua, pembinaan loji rawatan air baharu dan menaik taraf loji rawatan melalui PAAP supaya selari dengan pertumbuhan pembangunan negeri. Ketiga, pengurangan kebocoran dan penggunaan air secara berhemah. Dan terakhir sekali, penggunaan alat cekap air, penggunaan air alternatif dan lain-lain. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Cuba hamba tengok geng. Kan ada satu projek tu sampai 50% geng. Apa yang lambat sangat? Kan? Yang akan terkesan adalah rakyat. Pelik lah geng, pelik. Johor dapat benda yang sama daripada kerajaan pusat. Dapat grant, dapat duit seketui. Dapat seketui dan suruh buat saja. Di Kedah pun kita duduk dengar. Bertukar-tukar kontraktor. Bertukar-tukar kontraktor. Bulan Januari. 28-29 Januari yang Akmal Nasir cakap tadi. Dia pergi buat lawatan dekat Bukit Selambau. Allah. Berapa puluh peratus lambat. Waktu musim pilihan raya negeri di negeri Kedah. Abah Aspirasi. Dia ada pi dekat kawasan LRA. Sebab Abah Aspirasi memang dia orang Bukit Selambau. Orang Kuala Ketik. So dia pun saja dia pergi skodeng dekat pintu masuk. Sebab biasalah buat pakai zinc dekat pintu masuk tu bolehlah skodeng-skodeng. Dia ambil gambar. Babe, tanah merah babe. Adalah papan-papan. Kalau kau tengok yang kau faham baru nak buat beam bawah. Baru nak buat beam di kawasan bawah dia. Pelik lah. Gambar tu memang viral sehingga ada orang report, ada orang kata, oh tak patutlah pergi ambil gambar. Kan? Tapi hakikatnya, dah berapa tahun Sanusi menjadi menteri besar? Dah 3 tahun. Daripada dia tebuk atap sehinggalah kerajaan bubar hari tu pun. Dah berapa tahun Sanusi dah jadi menteri besar? Takkan berubat beam. Sekarang bila Akmal Nasir pergi barulah naik konkrit sana, konkrit sini. Itu pun dah projek sakit. Dah dicop oleh Akmal Nasir. Ini adalah projek sakit. Dia dah tempoh dia tu, dia dah lari jauh dah. Kan sepatutnya bulan 12. Ibarat orang kata bulan 12 hang kena serah kunci lah. Tapi bulan 12 minta extend. Ada yang minta extend sampai ke bulan 4. Ada yang minta extend sampai ke bulan 6. Bulan Januari, bulan Jun 2024. Kenapa jadi macam tu? Dekat Merebuk pun projek sakit. Dekat Bukit Selambau pun sakit. Bukit Selambau, dia akan pergi ke belah baling. Daripada Bukit Selambau, sebab situ kalau tak silap aku, sungai dia besar. So, dia akan supply air tu ke belah baling. Dan memang ada paip-paip air yang duk lungguk dekat belah kawasan-kawasan yang akan tanam paip tu. Tapi dah makan tahun. Dah makan tahun dah. Tak tanam-tanam lagi paip tu. Hampa bayangkan, aku ada buat video soal paip air ni, yang Akmal Nasir dia pergi turun padang. Yang pada akulah, apa yang aku faham, dia bagi tempoh bulan Jun dan bulan April. Pada aku, itu baru nak boleh siap loji tau. Baru nak boleh siap loji takungan tu. Belum supply air lagi. Belum tanam paip dekat dalam tanah lagi. Belum daripada loji, keluar daripada loji untuk supply ke tepi-tepi jalan, untuk hantar kampung ke kampung, rumah ke rumah. Belum lagi. Jujur aku cakap kan, kalau macam, sebab aku memang weather, aku memang wedding dekat Sapura Kencana, aku ada wedding dekat Penang, dan last aku weather orang panggil paip air lah, mudah cakap. Aku dapat projek dekat Temerloh, aku tanam paip air. Spek, cerita hampa jujur lah, untuk paip air ni spek dia memang leceh pada aku lah. Sebab dia kata hang pandai wedding ke hang tak pandai wedding, itu hang punya masalah. Yang penting tak membocor lah. Jadi benda anda kata aku punya study kalau setakat aku wedding satu line siap. Lagi kita duk kena alih paip, alih. Sat dia tempat tu dia dah nipis. Lepas tu dia prop, dia terpatah sikit, kita tak nampak. Yes, memang sebelum kambuh paip tu kita akan buat pressure test. Pressure test, waktu pressure test tu memanglah kita boleh tengok meter duk tercacak 24 jam, 48 jam, memang meter tu dia tak turun. Kalau meter tu turun memang kita kena pergi cari. Tapi kalau dia turun sikit, sap-sap soy lah, tutup lah.
kira projek tu accept lah. Bermula daripada spek dia bocor sikit, dia akan bocor makin tahun makin banyak. Kat kampung Becah Sawah, di Kampung Lalang, di Baling, di kawasan Hulu Legong, mandi air panas. Lalu ni dah tak sampai tu ayak, dah sebulan. Why? Kenapa? Kenapa ayak dah tak sampai ke belah sana? Punca ni bocor, kebocoran terlalu banyak. Di rumah ayah aku pun bocor. Sana bocor, sini bocor. Jadi memang kalau macam betul-betul benda ni berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa, alasan menipu, aku rasa benda ni takkan tahan lama. Ibarat macam ni lah, harta apa yang kita ada dengan menggunakan duit haram, dengan kita mendapatkan sesuatu harta tu bukan dengan cara yang halal, benda tu tak lama. Macam tu juga walaupun sekarang kerajaan persekutuan, menteri, timbalan menteri duduk desak, bila nak siap. So dia buat kerja pun ala kadar. Buat kerja pun tak apa bagi siap. Dia akan bagi masalah kepada rakyat balik, walaupun dalam masa daripada segi visual benda dah siap, tapi dia akan bagi masalah. Benda ni mungkin tak lama, 10 tahun mungkin problem balik, 20 tahun mungkin boleh problem balik. Itulah kan, kalau kepala di atas tu yang duk lantik kontrak, yang duk pergi bagi kontrak, dia betul-betul dia pandang sebelah mata, memang akan bagi masalah balik kepada kita. So aku nak bawa dengan hampa untuk video yang kedua. Taufik Johari, dia akan berkongsi dengan kita soal masalah ayak dekat negeri Kedah. Dan saya hampa dengar apa yang dia cakap. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Taufik Johari. Hari-hari saya dapat aduan mengenai masalah air yang berlaku di Kedah. Apa punca sebenarnya? Waktu YB Timbalan Menteri YB Akmal turun ke Kedah untuk tengok sendiri projek sakit yang ada di Kedah ni, ada pula MB bagi macam-macam alasan. Dia kata Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Jadi apa isu sebenarnya yang berlaku di Kedah ni? Ada dua projek sakit yang parah di negeri Kedah, iaitu LRA Bukit Selambau dan LRA Sungai Limau. Loji rawatan air Bukit Selambau yang sepatutnya tarikh siapnya adalah 2 Disember 2023 dan dijadualkan semula 26 Jun 2024. Dan kalau kita tengok kemajuan fizikal, sepatutnya berapa? 56.29%. Yang siap adalah 24.47% sahaja. Projek kedua adalah LRA Sungai Limau. Tarikh siap sepatutnya 28 Oktober 2023 dan dijadualkan semula pada 25 April 2024. Kalau kita tengok kemajuan fizikal sepatutnya selesai adalah 71.61%. Tapi yang selesai hanyalah 21.1% sahaja. Daripada projek-projek sakit ini keseluruhannya dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Kedah, hanya melaksanakan semata-mata. Kos keseluruhan kedua-dua projek ini adalah sebanyak RM219.2 juta. Dan kalau kedua-dua projek ini tidak diselesaikan segera, maka 80% daripada rakyat di daerah Baling dan Kuala Muda akan mendapat kesan yang buruk. Apa nak jadi ni Kerajaan Negeri Kedah? Kalau berlaku kecemasan, berapa persen backup yang dia ada? 0%. Jadi Kerajaan Persekutuan bantu kerajaan negeri. Kalau contoh tiba-tiba ada berlaku kecemasan di negeri Kedah, ada dua perkara yang hari ini YBTM jawab, iaitu pertama, dibentuknya atau dibinanya TAPS, iaitu Takungan Air Pinggiran Sungai, dan yang kedua adalah pembinaan loji rawatan air baru dan menaik taraf loji rawatan air melalui PAAB. Hari tu MB ada bagi alasan, dengar kata kelewatan-kelewatan yang berlaku akibat kenaikan harga barang 40 hingga 70 memang berat tau. Kontraktor mana pun boleh bungkus. Jadi kalau ada berlaku perubahan daripada harga siling, maknanya peningkatan harga barang tu melebihi daripada harga siling, maka kerajaan negeri sepatutnya mohon dana tambahan kepada Kementerian dan Kerajaan Persekutuan, iaitu Notice of Change. Dan hari ini kita dengar sendiri di dalam Parlimen, YB Timbalan Menteri mendedahkan
tak ada satu pun permohonan NOC yang telah pun dimohon oleh kerajaan Cuba negeri tengok. Kedah. Menipu ke tak? Dia konar ke tak? Dia konar. Jadi saya nak tanya kerajaan negeri Kedah, apa sebenarnya usaha yang dah kerajaan negeri Kedah ajukan kepada Kementerian dan Kerajaan Persekutuan? Jadi kerajaan negeri Kedah Apa? berhentilah bagi alasan dan mengakulah kesilapan. Yeah. Buatlah semua ini untuk rakyat negeri Kedah. Jujur aku cakap kan, Sanusi ni, manusia ni, aku dah buat satu video, aku menceritakan pasal Sanusi. Dia takkan mengaku kalah. Dia takkan mengaku bersalah. Dia takkan. Dia berasa diri dia tu betul semua. Dia adalah segala-galanya. Dia sama sebiji macam Hadi Awang. Dia takkan mengaku bersalah. Dia takkan mengaku kalah. Dia samalah macam Hadi Awang. Sedangkan teram-pam-pam-pam, dia bersalah. Kita nampak A sampai Z seperti mana kes hina Sultan Selangor. Terang-terang mempertikaikan. Ni apalah masalah ayat masalah untuk selesaikan masalah rakyat di negeri Kedah. Sampai sekarang tak siap-siap. Oh, dia punya bagi alasan. Ni, Dr. Taufik tadi cakap, kalau betul-betul duit tak cukup, kalau betul-betul lah kos harga barang tu naik, of course dia akan minta dekat kerajaan persekutuan. Kontraktor, daripada kontraktor dia akan pi mengadu dekat Sanusi, dekat kerajaan negeri. So kerajaan negeri akan keluarkan satu surat pi buat kertas permohonan dana tambahan daripada kerajaan persekutuan. Sebab duit yang bagi 900 juta tu bagi seketut. Kalau tak cukup minta lagi tu ya pun. Tapi tak ada pun. Tapi dia bagi alasan kata kos kontraktor mana-mana pun boleh bungkus. Tapi kita boleh tengok tak ada apa bungkus. Kontraktor tetap dia boleh lantik. Yang kalau apa tengok video aku yang pertama di dalam video yang Akmal Nasir dia pergi buat lawatan. Dan tak ada pun kontraktor merungut. Malah dia sendiri cakap kita akan lantik kontraktor baru. Kita akan lantik subkon baru. Bulan Januari, video yang sewaktu bulan Januari memang ketua pengarah Hak Syarikat Air Kedah cakap kita baru lantik kontraktor baru. Pening tak hampa tengok ni? Dia bagi alasan lah, dia bagi alasan. Hampa bayangkanlah seperti mana Dr. Taufik cakap kan. Bayangkan kalau berlaku kecemasan. Kat yang seperti mana yang aku cakap tadi dekat Kampung Lalang, Kampung Becah Sawah, Kok Belah Pendalaman. Kalau tak ada air, rumah terbakar. Lah ni seminggu aku ada di Baling, tak hujan. Aku betul jujur cakap, tengah hari aku tak keluar. Sebab apa? Panas dia lain macam. Di Selangor tak panas macam ni. Di KL pun tak panas macam ni. Tapi di Baling ni memang ada panas lain macam. Memang ramalan cuaca memang daripada keluarkan notis di Kedah, Baling ni kan. Memang paras suhu panas tu memang dia meningkat sampai dekat-dekat 40 darjah Celsius. Bayangkan, ni jujur aku cakap, hutan dekat kawasan kampung dekat dengan berdekatan sini pun hutan terbakar. Mula-mula terbakar belah apa kiri, 3-4 hari lagi terbakar belah kanan pula kawasan pokok getah. Dan kita dengar rumah terbakar. Pak mentua aku pun baru bagi tahu kan, rumah terbakar bawah tu dekat kawasan belakang rumah orang. Dan dekat Penang pun kita tengok pun ni rumah terbakar. Tapi alhamdulillah kan, di Penang ada air, kita boleh tengok pipe air dia boleh tarik, ada pipe bomba. Bayangkan kalau dekat kawasan Baling ni macam mana, kawasan pendalaman. Dah sebulan dekat Kampung Becah Sawah tak ada air tau. Dah sebulan tak ada air. Kalau rumah terbakar dia pun ambil air mana? Awak lori bomba tu dia boleh cukup ke dia nak tembak sampai api-api semua terpadam? No, of course perlu ada air yang disediakan. Faham tak? Tapi kita boleh tengok projek ratus-ratus juta dah makan tahun. Dia dah lajak daripada tarikh yang sepatutnya siap. Dia dah lari, air pun tak tanam. Seperti mana hak yang kata bulan Jun akan siap. Bulan April yang kawasan LRA ni akan siap. Itu pada aku lah baru siap dekat kawasan loji. Belum masuk ke dalam tanah lagi. Belum tanam pipe air baru untuk supply ke hujung kampung.
belum lagi siap untuk bawa daripada Bukit Selambau punya loji, dia nak pergi supply kot belah Baling, dia nak sampai Baling, dia nak sampai ke belah kampung atas tu, berapa lama pula. Acik tengoklah, pada aku memang tahun ni memang tak siap. Tahun ni projek ni pun memang tak siap. Tak dan apa dah projek sakit, 2 projek sakit. Apa fikirlah projek sakit, kita nak boleh kata apa? Projek sakit. Memang dah berlaku masalah. Tapi menteri besar, menteri yang melantik kontraktor, menteri yang setuju melantik kontraktor, dia tak pernah salah. Dia tak mengaku kalah. Dia sentiasa benar. Ya, itulah hipokrasi daripada Sanusi Makno. Jadi tak payahlah, tak payah dia nak sembang itu, sembang ini Sanusi. Mengaku kalah. Mengaku saja. Hang gagal, hang tak reti jaga negeri hang. Hang tak reti jaga ayak untuk sediakan ayak di rumah rakyat-rakyat hang. Hang duk cerita Kedah sejahtera, buh banner besar-besar kot belah Pekan Baling apa semua. Kawasan kampung hang ni kot belah pendalaman ayak pun tak ada, babe. Yang mana duk tebuk, yang duk tebuk tanah tu, yang duk boring ke ataupun pakai telaga pun paras ayak dah turun banyak. Kalau yang pakai telaga, kita boleh nampak ayak lagi. Kita boleh selak penutup. Dia boleh, ada ayak, ada ayak. Ataupun kalau macam ayak dia ada lebih pada vah, pipe tu kita boleh turunkan lagi. Kalau boring, kita tak nampak lah. Kalau pipe ayak boringnya, sebab dia lubang kecil je. Lubang dia, pipe lebih kurang 3-4 inci, kita suar pipe masuk je. Kalau paras ayak tu dia dah tak cukup, habis apa boleh buat? Kena tunggu sampai ayak tu naik pula. Sedangkan di rumah dia ada je meter ayak. Dah sebulan ayak tak ada, tapi bil tetap sampai RM6 kak. Itu RM6 tu hang guna ke hang tak guna tetap RM6. Tapi aku tak tahu. Bil ayak rumah aku negatif. Baru ni bini aku bayar lebih. Tapi aku tak pasti. Dia dah naik tarif tu kan. Yang sebelum ni hang guna ke hang tak guna RM6 wajib. Tapi sekarang tak tahu. Mungkin naik RM7 ke RM8 aku pun tak tahu. Tapi hang naik RM7 ke, hang naik RM8 ke, RM9, RM10, itu tak kisah. Yang penting ayak tu kena ada. Kat kawasan Baling, Alhamdulillah, memang ada ayak. Tapi kat kawasan pendalaman, kesian, babe. Kesian, babe. Sampai tahap tu, kena ambil ayak sungai, kena sedut ayak sungai. Lepas tu pula, ayak sungai, ada jalan raya. Bila ada jalan raya, kena buh pipe, apa nama poli, kena tanam. Adalah jalan macam orang kata minitar lah kan. Adalah minitar. Pipe duk langgar, kereta duk langgar hari-hari, pipe ayak pecah pula. Kena pergi repair lah, apalah. Lepas tu lagi angin ada pula dalam tu. Bila ada angin, kita kena pancing balik. Siapa hak tahu buat sistem pump, dia tahu lah. Bila dia ada sistem, bila di dalam pipe kita gunakan pump automatik, di dalam pipe tu kita tak boleh ada angin. Siapa dia tahulah. Tapi inilah kekecewaan terhadap pemerintahan Sanusi ni. Dia punya sembang. Siapa pun tak. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. InsyaAllah aku akan keluarkan lagi video soal Sanusi. Ada lagi beberapa rakyat yang respon terhadap Sanusi ni, terhadap dia punya keegoan dia, kesombongan dia tu. Jadi insyaAllah subscribe, geng. Assalamualaikum.